semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan bapak. Halo semua, selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya satu lagi pendedahan, satu lagi tangkapan daripada SPRM yang mengejutkan, di mana seorang kontraktor telah ditangkap, ditahan kerana telah didapati menipu RM444.000. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sedari setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nampaknya SPRM semakin hari semakin giat, semakin sibuk untuk menangkap, untuk menahan, untuk mereman beberapa senarai-senarai jerung yang pada akhirnya tumpas dan telah didedahkan identiti mereka. Dan paling mengejutkan baru-baru ini juga di pejabat Kementerian Keuangan, menurut kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, beliau telah terdapat kecurigaan ataupun kecurangan yang amat keterlaluan di dalam MOF. Nah, hari ini kita dengar pula kontraktor ditahan SPRM menipu RM444.000. RM444.000 bukan jumlah yang sedikit, tuan-tuan. Seorang kontraktor ditahan reman 5 hari bagi membantu siasatan membabitkan kes tuntutan palsu kerja pembersihan dan penyelenggaraan di sebuah institut latihan awam di Selangor bernilai RM444.000. Oke, baik, sebelum saya meneruskan, mohon kiranya saudara-saudari semua untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya Anda dapat bantu saya kembangkan channel ini dan ramai yang tahu tentang ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Siti Hajar Ali selepas permohonan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sumber berkata, terdahulu suspek yang berusia 36 tahun itu, suspek lelaki, telah ditahan jam 8 malam selepas hadir di pejabat SPRM Cawangan, Kuala Selangor. Menurutnya, suspek yang menggunakan perniagaan sebuah syarikat telah mengemukakan tuntutan bayaran palsu kepada pihak institut latihan di negeri ini. Ia bagi kerja perkhidmatan, pembersihan bangunan, dan pejabat serta penyelenggara landscape yang berjumlah RM444.000, sedangkan kerja itu tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Suspek melakukan perbuatan itu antara September 2020 sehinggalah April 2022 ketika menjadi kontraktor di institut berkenaan. Sementara itu juga, pengarah SPRM Datuk alias Salim, pengarah SPRM Selangor, ketika beliau dihubungi telah mengesahkan perkara itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009, dan pada akhirnya pengarah SPRM bahagian Selangor, yaitu Datuk alias Salim, telah membuat pendedahan, telah mengesahkan perkara ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saban hari, hampir setiap hari ada saja tangkapan yang dilakukan oleh SPRM. Inilah bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar menegakkan apa yang telah beliau nyatakan untuk menghapuskan gejala rasuah, menghapuskan, menangkap jerung-jerung perasuah di Malaysia. Jadi sudah pasti ahli politik, pemimpin-pemimpin, penjawat awam dan semua individu yang terlibat rasuah di Malaysia hari ini dalam keadaan yang bahaya, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertindak.
Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan isu semasa yang lain daripada channel ini. Akhirnya nasib 4 ahli parlemen Sabah yang diumumkan pada Isnin ini. Penentuan kepada 4 ahli parlemen Sabah, di mana Bersatu termasuklah pengerusi Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah mendakwa bahwa kursi mereka tidak boleh dikosongkan. Dan sekiranya mereka mahu bersama JRS, mereka benar-benar kena kosongkan kursi. Maksudnya akan ada 4 lagi pilihan raya kecil diadakan. Banyak betul lah pilihan raya. Sedangkan baru-baru ini Kuli yang juga ada memfilekan petition untuk Parlimen Gua Musang, untuk pembatalan keputusan pilihan raya umum ke-15 untuk Parlimen Gua Musang. Takkanlah sana pun nak ada PRK, di Sabah pun nak ada 4 lagi PRK. Kalau benar-benar 4 ahli parlimen Bersatu ini, ataupun 4 ahli parlimen JRS ini, yang dimana mereka mendakwa, mereka memang bertanding di bawah logo JRS. Namun, Bersatu mendakwa mereka bertanding masih lagi sebagai Bersatu bukan JRS. Dan pada akhirnya nasib keempat-empat ahli parlimen Sabah ini akan ditentukan pada hari Isnin ini. Nasib 4 ahli parlimen Sabah sama ada perlu mengosongkan kursi atau sebaliknya selepas keluar Bersatu akan diumumkan pada Isnin. Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul berkata pihaknya sudah membuat keputusan berhubung kedudukan Datuk Armizan Muhammad Ali dari Papar, Khairul Firdaus Akbar Han dari Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin dari Ranau, dan Mat Bali Musah dari Sipitang. Bagaimanapun beliau berkata, pemakluman rasmi kepada semua 4 ahli parlimen yang kekal bersama Gabungan Rakyat Sabah hanya akan diumumkan pada Isnin. Isnin ini saya akan beritahu keputusan dan ketetapan apa jadi pada mereka. Saya sudah dapat semua maklumat dan akan keluarkan surat kepada mereka. Tunggulah Isnin, saya tidak boleh beritahu. Mereka yang perlu tahu dahulu, katanya. Awal Desember lalu, pengerusi JRS Datuk Sri Haji Jinor mengumumkan pemimpin Bersatu Sabah membuat keputusan sebulat suara untuk keluar daripada parti itu, namun kekal di bawah Gabungan Rakyat Sabah ataupun JRS. Susulan itu juga Johari sebelum ini mengesahkan menerima notis rasmi daripada Bersatu mengenai 4 kursi parlimen yang didakwa kosong di Sabah. Johari dilaporkan berkata, beliau menerima surat daripada Naib Presiden Bersatu Datuk Ronald Kiandi pada 27 Disember yang lalu untuk meminta Speaker memaklumkan 4 kekosongan itu kepada SPR dan mengikut undang-undang anti lompat parti yang dibuat melalui pindaan perlembagaan persekutuan, ahli parlimen akan kehilangan kursi jika mereka melompat ke parti lain. Dan yang membingungkan, menurut keempat-empat ahli parlimen ini, mereka bertanding di bawah logo JRS, bukan Bersatu. Namun pakar perlembagaan, Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, sebelum ini dilaporkan berkata, hanya yang Dipertua Dewan Rakyat memiliki kuasa penuh untuk membuat keputusan secara bersendirian sama ada 4 ahli parlimen Sabah yang keluar Bersatu perlu mengosongkan kursi atau sebaliknya. Dan pada akhirnya nasib mereka akan diumumkan pada Isnin ini.